Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi malam ni kita sambung lagi daripada siri kuliah kita yang semalam tu. Kita sambung lagi insya-Allah. So jadi malam ini kita masuk ke dalam tajuk persoalan iman. Kita kena bincang juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keadaan currently keadaan semasa, bagaimana nak menjaga iman Sebab musim ni kita ni betul-betul kena uji sebenarnya. Tapi ujian kita ni nak kata ringan berat. Sebab tak ada ujian yang ringan sebenarnya. Allah nak tengok sejauh mana kita boleh mempertahankan iman kita. Jadi kalau semalam kita bicara persoalan rezeki. Bagaimana dengan istighfar itu mengundang rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau adalah di kalangan orang-orang kita kan hari-hari kita dengar usahawan yang berniaga, yang tak merungut ni kebanyakannya orang makan gaji. Orang gaji ni sebab dia ada pendapatan tetap. Tapi yang banyak bercakap ni masalah rezeki usahawan. Sale jatuh, masuk dalam grup, minta tolong, boleh beli barang saya pun tak apa, kalau tak boleh beli tolong doa kat saya pun tak apa. Pasal sale merosot, memang merosot teruk. Jadi itu ujian Tuhan. Sebab rezeki ni dia tak ada kuasa. Ekonomi ni dia tak ada kuasa nak menyusahkan kita. Buat iman rezeki ke apa semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang memberi kita rezeki. Jadi kita dah puas dah dapat rezeki sebenarnya sebelum ni. Nak apa saja pun Allah bagi. Maka tiba saat ini Allah nak uji pula kita tengok. Kita yakin kepada Allah ke ataupun kepada ekonomi kita ataupun kepada bisnes kita. Ini yang jadi punca yang kita ni yang jadi huru-hara sekarang ni. Kalau tengok dalam grup ni macam-macam kita baca tengok. Orang komplain macam-macam. Yang berbuat berniaga pada, tapi tak semua juga yang kesusahan. Ramai juga yang dapat rezeki yang banyak, yang melimpah ruah. Dulu dia susah tapi sekarang dia dah senang. Jadi itulah, apa pun kita nak kena belajar juga. Macam mana kita nak menjaga iman kita dalam pertembungan kita dengan COVID yang sedang begitu hebat dan menyerang manusia. Dia jadi serang sebab apa? Sebab manusia dah dahaka kepada Tuhan. Bila Nabi dah sebut, bila datang wabak tu jangan berjalan. Nabi dah pesan dah jangan berjalan. Wabak tu datang, duduk je di rumah. Sebab dapat pahala syahid Allah bagi. Tetapi tak dengar juga. Balik kampung, pergi jumpa orang tua, bersalam lagi. Lepas bersalam, bukan takap salam saja, bagi COVID sekali kat bapak tu. Ni yang tak kena sekali. Jadi bapak pun faham musim ni. Jadi tak salam, macam mana anak tu hulur tangan nak salam? Begitu. Jadi benda ni banyak kesilapan kita. Ambil balik kaedah yang Nabi ajar pada kita. Orang pun faham zaman sekarang ni. Pergi masjid tak salam pun orang tak kisah dalam ni. Pasal masing-masing kena jaga. Tengok kisah Ibnu Sina dulu, satu ketika dulu. Dia tak bagi berdekat, jarak sosial, jauhkan diri. Ambil cukur apple, pakai sebagai nak bunuh wabak kuman virus yang melekat kat tangan sebagainya. Jadi ada pesanan-pesanan dah. Tapi sebabkan manusia ni degil. Itulah kata agama ni penting. Bila tak ada agama ni lah jadi akibat dia. Jadi sedih lah kita nak bercakap pun. Kita ni berapa orang je malam ni? 31 orang je kita bercakap. Yang lain wallahualam. Itu kita nak kena pesan. Sebab sekarang ni kita sebenarnya cuba nak memahami tentang teguran Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai keadaan yang berlaku sekarang ni. Jadi sebenarnya pandemik kita tengok COVID-19 ni sebagai semata-mata bala adalah salah. Dia bukan bala sebenarnya. Kalau kita kata begitu, kalau kita anggap sebagai bala ni, pandemik ni, takutlah persoalan iman kita tadi, dia boleh mendorong kita menolak apa? Yang paling bahaya. Takut menolak qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini qada Tuhan. Ini bukan persoalan bala. Kita minta berlindung kepada Allah sebelum datangnya bala boleh.
Kita minta ya Allah, kita minta kepada Allah menjauhkan diri kita, menolak segala bala dan musibah. Tu boleh ketika bala belum datang, ketika wabak belum datang. Tetapi ketika wabak dah sampai depan kita, kita tak boleh tolak dah. Nak tolak macam mana? Benda depan mata dah. Jadi kita cuma baca minta berlindung kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah pelihara kita. Supaya Allah jaga kita. So jadi gini. Jadi masalahnya sekarang ni kita berada di dalam qada dan qadar Tuhan, dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah qada segala kehendak-kehendak Allah, Allah dah tetap dah sejak azali lagi. Jadi akan datang suatu ketika tahun 2020 awal bulan April contohnya, bulan bulan April, bulan Mac, ketika itu 2020 akan bermulanya wabak Covid. Itu dah dalam takdir Tuhan Allah. Dah tentu dah. Maka sampailah masa sampai hari ini. Jadi sangat berbahaya kalau kita bersangka buruk dengan sesuatu ujian yang Allah bagi kita ni. Kita marah kenapa Covid ni? Kenapa Covid begini? Sekarang kita start menyalahi orang tu, orang ni. Jangan. Kalau berlaku sekalipun, kalau katalah yang saya sebutkan tadi, dia balik ke rumah, itu semua tu ketentuan dah. Akan jadi satu waktu begini dan begitu. Dan even setiap saat yang berlaku itu, kesemua itu di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kudrat dan iradat Allah Taala. Allah yang berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah. Cuma kita nak jaga kita ni, macam mana persangkaan kita kepada Allah. Jangan kita menyangka takut kita menolak qada dan qadar Tuhan tu. Jadi sebaliknya, bila datangnya Covid ini, kita kena terima. Kita anggapkan ia sebagai, kita terima ia sebagai ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang ujian begini, maka apa kita kena buat? Kita kena bertawakal kepada Allah. Mana bertawakal dalam arti kata memelihara diri, menjaga, mengikut balik sunnah Nabi. Pesan, dan Nabi dah pesan. Ketika datang wabak, kamu berada di rumah kamu. Bukan tekat duduk di rumah. Malahan juga Allah akan beri pahala syahid, pahala orang yang mati syahid ketika kita duduk di rumah, kita jaga diri kita. Bukan pasal kita takut. Kita bukan nampak kalau kata kita berani sangat, macam mana kita nak cabar. Contohnya orang kata tu rimau depan tu. Nampak rimau berjaga rimau tu. Pergilah pergi. Itu bukan tawakal nama dia. Itu menyerah diri. Jadi macam tu juga kita. Mana arti tawakal sebenarnya? Jaga. Kalau nak kena juga cerita lain. Tapi kita jaga. Kita ambil langkah-langkah apa yang sepatutnya kita buat. Dalam Islam pun dah buat. KKM pun dah beritahu dah macam mana cara nak jaga diri. Tapi kita lihat orang tak ikut. Jadi ini persoalan dia. So jadi perkara menjaga ni sebenarnya dah jadi fardu ain. Menjaga daripada wabak ni dah jadi fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Kalau fardu kifayah ada wabak dah tak hebat, tapi yang ni tak. Semua yang duduk di dalam Malaysia ni, dalam negara kita Malaysia ni, semua tu terlibat. Pasal dah jadi fardu ain, kena jaga. Orang ni jaga orang ni, orang ni jaga orang ni. Tu jadi kena faham baik-baik tujuan ni. Jadi bila Allah turunkan ujian ni, dia boleh jadi azab, dia boleh jadi rahmat. Kalau orang yang kafir, kalau dia bertikir macam-macam, dia marah sana sini, maka dia jadi azab pada diri dia. Tapi kalau jadi rahmat, dia menerimanya dengan dia menerima dan dia melayani akan Covid itu dengan cara yang betul, mengikut akan sunnah Nabi SAW. Tu tak perlu kita jadi panik. Kita cuma kena jaga, ikut balik apa yang Allah dan Rasul suruh. Dan apa yang sepatutnya kita buat. Dalam Islam pun mengajar. Sebab dia persoalan maqasid syariah. Apa dia? Yang pertama iaitu menjaga akan nyawa. Jadi wajib menjaga akan nyawa. Baik, jadi kita tak nafikanlah bahawasanya Allah yang mendatangkan semua wabak ni, dia yang memberi kepada hamba dia. Dia nak uji tengok. Jadi sebab itulah bila yang saya sebutkan tadi, bila Nabi kata apabila datangnya wabak, maka janganlah kamu masuk ke kawasannya. Kalau ada dalam tu pun, jangan keluar dari situ. Ini yang perintah. So ini persoalan iman. So bila kita nak faham, kita tahu bahawasanya wabak ni sangat bahaya. Kalau orang kata sesama biasa, tu bukan sesama biasa. Tengok. Kalau tengok dalam gambar, kalau tanya orang yang kena Covid ni, memang azab lah. Nak ngambil 14-17 hari tu kata mereka memang sangat azab sampai pakai ventilator dia tak boleh duduk menegak, dia menerap, terlentang, dia kena duduk menerap. So jadi menjaga ni adalah fardu ain, kena ingat tu. Mana semua orang main peranan. Jangan ingat KKM je, polis je, tentera je. Jangan
kita juga terlibat dalam menjaga daripada merebaknya lagi wabak COVID ni, maka jangan sebarkan, maka kita jaga diri kita. Kalau takdirkan Allah nak kena juga, itu dah takdir dah. Tapi menjaga tu sangat penting. Baik, itulah yang kita nak bincang sedikit pada malam ni. Yang saya rasa perkara ni perkara yang amat penting lah kan. Baik, so jadi iman persoalan kepercayaan. Sejauh mana kita yakin kepada Allah tentang kita sekarang ni sedang diuji dengan wabak COVID ni. Apakah kita semakin bertambah beriman? Ataupun kita macam sebelum ni? Tahun lepas, sebelum datang COVID, kita dah perangai kita sama. Kita suka, kita larat, kita lalai, kita lara, kita tengok maksiat, kita layan hiburan. Hiburan kan iblis pun suka hiburan. So kita layan hiburan. Datang COVID, perangai kita masih tak berubah juga. Itu dekat-dekat nak azab lah tu, bukan rahmat lagi. Kalau yang kata rahmat ni, maknanya dia mengambil, dia muhasabah diri dia. Dia memerhati akan amalan dia. Amalan aku tak cukup ke? Dosa aku banyak ke? Mungkin sebab dosa aku Allah turunkan COVID ni. Jadi kalau semua orang berpandangan begitu, dan kita beristighfar, bermuhasabah balik, mudah-mudahan cepat Allah angkat COVID itu. Tak so kira lah pokok yang kafur no. Kita kira kita orang mukmin ni dulu. Kan? So jadi sama tak? Ini wabak ni adalah ujian Tuhan ni. Kita nyata-nyata orang kata berjaga, terang-terang benda ni adalah ujian daripada Allah SWT. Bila kita nampak dia ujian, apakah kita nak ambil dia macam sebelum ni? Sebelum ujian setahun 2 tahun sudah kita relax. Kan? Kita santai. Kita ada TV, kita ada radio, kita ada handphone, kita ada tempat-tempat kita boleh pergi tengok fanfare, boleh pergi tengok orang main muzik, ada kugiran dan sebagainya. Kita layan dunia tu. Tiba-tiba atas layanan kita pada benda yang Allah tak suka, Allah tak suka benda tu, Allah murka, Allah hantar ujian kepada kita. Jadi bila ujian tu datang, apakah kita nak bermuhasabah, nak beristighfar, ataupun kita kekal macam perangai yang dulu, setahun lepas punya perangai? Sama je, tak ada perubahan apa-apa. Minat kepada hiburan pun sama, tak ada langsung berubah. Ini nak jadi azab dah, ini bukan jadi rahmat. Sebab rahmat ni bila nampak ada wabak ni, ujian ni, kita kena cepat-cepat berubah. Cepat-cepat kita minta ampun kepada Tuhan. Kita tengok hari-hari orang mati, kita tak tahu sebabkan COVID. Maknanya kita dah dekat dah dengan azab Tuhan tu. Jangan duduk kat azab tu. Jadi kena berpindah cepat. Yang mana yang kita suka, benda-benda maksiat yang lara yang Allah tak suka. Kalau kita tanya Tuhan, kita tanya balik ke Tuhan, Tuhan suka ke muzik? Memanglah Tuhan yang bagi jadi muzik. Tengok wayang, tengok filem contoh. Allah suka tak? Allah tak suka, benda tu maksiat. Kita pergi buat juga. Jadi kita tanya balik diri kita ni. Allah suka tak? Kalau dah tahu Allah tak suka, jangan kita buat. Ni kita tangan tu jahat nak buat juga. Maknanya kita langsung tak nak berubah. Ini persoalan keimanan. So jadi kita kena terima benda ni. Bila nampak wabak ni sebagai azab, sebagai ujian, so kita duduk elok-elok tempat yang sepatutnya kita duduk. Kita muhasabah. Kita tinggalkan yang perkara yang kita suka sebelum ni. Memanglah berat. Telinga kita biasa dengar lagu. Telinga mata kita biasa duk tengok dalam handphone ni, duk tengok segala filem lah, segala wayang lah, segala apa dalam handphone ni. Macam-macam ada yang lalu YouTube tu. Nak boleh ubah tak? Tinggal semua benda tu. Beralih kepada, kalau nak tengok pun kuliah ke apa, tak apalah. Benda-benda yang manfaat, kan kita tak boleh tengok, boleh. Perkara yang lara tu ditinggalkan. Jadi ini persoalan iman. Mana dekat sini dia dikatakan, iman tu penting. Iman, dia memelihara kita. Dia protect diri kita. Protect hati kita daripada jatuh di dalam maksiat. Okey.